ahli keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura. InsyaAllah. Saya macam dekat dewan yang besar tu boleh dapat falyatafaddal mashkura. Terima kasih jazakillah khairan jazak untuk admin pada petang ini yang sungguh-sungguh. Saya baru cakap 2 patah ni dah ketawa kat Suaya ni. Mana wajah Kak Suaya ni? Silalah bukalah kamera. Saya sangat sungguh-sungguh nak mengenali ni wajah yang sentiasa ada respon dengan setiap perkataan dan patah. Kami sendiri pun tak pernah tengok Ustazah. Saya, Masya Allah. Hari ni kita tak boleh tengok lah muka dia. Masya Allah. Moga ada kebaikan, moga ada jalan keberkatan. Minta maaf atas kelewatan. Dah lepas, dah selesai Alhamdulillah. Saya agak kurang sihat sikit hari ni, tapi Alhamdulillah petang ni Allah beri izin untuk bersama. Moga-moga suara saya boleh didengari dengan baiklah, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa iyaki Kak Azrina. Macam budak-budak kalau dia nak besar, dia kan berdemam sikit tu kan, macam tu lah agaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketawa kat saya Alhamdulillah lah, jika kalian merasai saya punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perasaan dengan begitu gembira, moga-moga Allah juga akan membalas. Sebab saya bergoyang tu, bergegar sikit tu, saya minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Gegar tak muka saya sekarang? Kak. Oh tak, okey baik, Alhamdulillah. Tadi bergelombang Ustazah, relax Ustazah, tenang. Makin comel, tak apa. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini siapa admin petang ni? Kak Azrina ke Kak Ana? Amira. Baik, Amira. Kak Amira, bismillah. Terima kasihlah admin bersama, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada staf Gubernur Imam atas hadiah yang diberikan, atas ingatan, atas doa, atas ucapan, atas segala kebaikan, atas segala harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kek ada lagi, siapa nak makan mari datang rumah saya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadiah daripada Gubernur Iman, admin Gubernur Iman. Dengan doa, dengan segala perkara kebaikan. Moga Allah juga yang akan membalas kalian. Terutamanya darjat dan ketinggian pandangan Allah dan kasih sayang Allah kerana berterusan berusaha untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meninggikan syiar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bagi mata pelajaran yang kita sama-sama belajar pada petang ini. Saya dah jadi macam kat sekolah kan, cakap mata pelajaran hari ni kurang stabil sikit diri saya ni, jadi cakap dia lain sikit ni, saya minta maaf. Moga pengajian kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini akan memberikan kesan yang besar di pandangan Allah kerana memahami segala apa yang dibawa oleh Rasulullah bersangkut paut dengan seluruh urusan ibadah, muamalah, dan juga insya-Allah kelak urusan keluarga kita dan kehidupan serta urusan perkara-perkara yang boleh ataupun tidak boleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan tempat di syurga Allah kelak, insya-Allah, dengan kefahaman yang telah diizinkan oleh Allah dengan kita berkongsi masa ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha ajrillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Sedikit bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Tajuk mana ni? Waktu solat fardu. Subhanallah. Saya cakap tadi macam tak ada tajuk. Waktu solat fardu. Bismillah. Maksudnya di sini bagi muka surat dalam kitab adalah 123. Hari ini majlis ilmu juga boleh dilihat semula YouTube Gemenur Iman. Saya petang ni live di IG saya. FB saya belum boleh buat live lagi. Ada 18 hari lagi untuk dilepaskan untuk buat live. Moga-moga ada kebaikan yang luas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan akak yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang dipilih oleh Allah untuk bersama dalam majlis ilmu pada petang ini. Hujan lebat di rumah saya sekarang ni. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma yanfa'ana hawalaina. Moga-moga seluruh yang turun daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah meliputi segala rahmat dan kebaikan di mana ia turun kepada kita. Nanti kalau sempat lepas kelas ni keluar sekejap ulur tangan. Kenakan kulit kita ni pada air hujan tu. Kerana ia satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana pun kalian berada, kalau adanya hujan yang turun, boleh jadi ada dua perkara yang Allah ingin bagi tahu. Tapi yang paling utama, setiap kali hujannya turun, setiap titisan hujan itu adalah tanda kasih sayang Allah, kecuali padanya ada keberkaan ataupun ujian yang kita tidak mampu untuk menghindarkannya. Moga yang turun ini adalah rahmat serta kasih sayang Allah, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terutamanya kepada seluruh saf kepimpinan Gemenur Iman dan seluruh ahli keluarga besar yang sentiasa istiqamah bersama dalam majlis ilmu Gemenur Iman ini, di mana pun berada. Moga Allah redha dengan usaha kecil kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bercerita tentang waktu solat fardu ini ataupun waktu solat yang diwajibkan ini, kita sama sekali saya rasa tak ada pun yang di dalam Google Meet Live atau di IG Live atau yang mengulang siaran ni selepas ini, di YouTube juga Gemenur Iman selepas ini, tak tahu, tak ada siapa yang tidak tahu, minta maaf, tidak siapa yang tidak tahu bahawa solat kita sehari semalam adalah 5 waktu. 5 solat fardu, satu hari satu malam yang fardu, iaitu yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, sama ada terpaksa, sama ada rela, sama ada suka, sama ada sakit, sama ada perkara-perkara kita dalam kesempitan waktu, semuanya tidak boleh ditinggalkan kecuali meninggal dunia saja dan hilang ingatan. Kalau berlaku perkara itu pada kita, maka tak wajiblah kita solat, termasuk gila.
Alhamdulillah yang datang hari ni rasanya senyum comel yang saya nampak ni tak gila lah. Semuanya waras. Alhamdulillah. Suka kat Suaya ni. Nanti lain kali kena buat satu set semua kamera buka sendiri tanpa ditutup. Tak boleh pula pelik-pelik pula yang keluar bahaya juga ni. Alhamdulillah waras. Macam-macam Ustazah. Doakan saya juga waras Ada kakak tu cakap Jawa pula tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar dengan baik Jadi cerita tentang solat 5 waktu ini, ibu kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Seperti mana permulaan bab solat ini kita mendapat ilmu bahawa ia adalah hadiah daripada Allah kepada Rasulullah. Dan apabila kita mengetahui ia meliputi 5 waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpandukan daripada dalil Al-Quran, surah An-Nisa ayat 103. Ibu, setiap kali kita belajar, bila kita dapat tahu ada dalil, ibu jangan dengar saja. Jangan rasa oh ini, bukan begitu saja. Sekarang ni bila belajar, take note. Surah An-Nisa ayat 103 ini cerita tentang bagaimana waktu solat fardu itu ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana firman Allah dalam surah An-Nisa ini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan. Kitaban mawquta. Dia firman ini Allah SWT berfirman menyebutkan kepada orang mukmin dulu. Dia bukan disebutkan tertentu waktunya. Maksudnya perkara ni totally tidak ada kompromi dan tak ada khilaf yang boleh dibuat. Kerana mereka yang mengaku beriman, maka padanya atas dasar keimanan yang tinggi barulah kita memegang teguh kitaban mawquta. Dia adalah satu kewajipan yang difardukan, yang ditulis oleh Allah. Kitaban tu maksudnya ditulis patutnya. Maksud ditetapkan juga ditentukan pada waktu yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui siapa? Nanti kita akan menyusuri keseluruhan perjalanan berkenalan dengan waktu solat ini. Yang sebenarnya ia diberikan dengan penuh kemuliaan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ruhul Qudus Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Di mana apabila Sayyidina Jibril ini turun ke langit dunia mengajarkan Rasulullah tentang waktu solat fardu ini, sabit dalam hadis yang sahih bahawa sesungguhnya bahawa malaikat Jibril ini Ruhul Qudus. Ibu kena kenal nama lain bagi malaikat Jibril, diberi nama sebagai Ruhul Qudus. Dalam hadis yang sahih, yang sabit. Sabit ni maksudnya benar. Tidak ada keraguan. Sahih pun sama. Telah menemui Nabi SAW selepas 5 solat fardu diwajibkan untuk memberitahu baginda tentang waktu-waktu yang ditentukan, serta menetapkan waktunya bermula dan berakhir bagi setiap solat. Kita belajar pun kena macam tu kan. Kita belajar contohlah manusia ni belajar tentang satu perkara berkaitan kehidupan ini adalah contoh tanam pokok bunga. Contoh. Selalu saya cakap masak hari ni nak try belajar tanam pokok bunga. Contoh. Kita belajar dengan Kak Janur ni. Dia pandai tanam pokok bunga saya rasa. InsyaAllah dia keluar muka dia kena sebut nama dia. Begitu. Jadi bila kita nak mula tanam pokok bunga, kita tak ada beli pokok bunga lepas tu kita letak macam itu je kat depan rumah. Biarkan je. Tak, kita diberi nasihat oleh orang yang menjual pokok bunga, kita beli pasu. Kita beli tanah yang campur, yang baik, yang bercampur, yang dibakar dengan yang tidak. Contoh, ilmu tak? Ilmu. Kalau kita tak tahu benda tu, kita pergilah pakai je lah pokok apa. Lepas tu kita cakap, tangan aku ni tak ada rezeki lah. Duk salahkan tangan yang Allah bagi. Salah lah. Tak belajar. Lepas tu panas lah tak boleh tanam pokok lah apa tak hidup. Itu semua khurafat. Berdosa. Salahkan duk tangan Allah. Sedangkan kita tak belajar. Jadi solat yang besar ini ada pelajaran. Oh green hand ada juga
Tangan hijau ke? Apa maksud tangan hijau? Ketawa pula kakak aku ni. Aku tanya tangan hijau apa? Macam apa? Mungkin Yang badan hijau tu. yang ni Ustazah bila bercucuk tangan dia subuh. Mungkin lah kot. Tangan sejuk. Tangan aku, tangan kau sama. Kejap sejuk, kejap panas. Tak ada maknanya. Jangan guna istilah tu. Khurafat, berdosa. Senang aja. Semua ustazah ni berdosa. Dah aku ajar fiqah. Fiqah ni memang hukum dosa, tak dosa, haram, apa, harus, dia makruh, kemudian dia wajib. Itulah. Siapa yang masuk kelas ni memang kena dapat haram, makruh. Tak adalah begitu semua. Jadi belajar tadi tu, tanam pokok, hukumnya apa? Dia tak wajib belajar. Tapi kalau tak belajar dan kita tak cari ilmu, adakah pokok itu akan hidup dengan lebih baik? It's not because of our green hand or anything else, because of kita bijak, sejuk apa benda. Rezeki Allah nak bagi pandai Cik Tanah. Pandai kat Linda ni sekarang. Dia cover tu semua orang. Macam tu lah. Dia sebenarnya dulu pun aku dengar juga kecil-kecil, tangan kau ni panas ni. Lepas tu aku fikir, aku tengok tangan aku. Pasal apa tangan aku panas kan? Aku macam sejuk biasa je. Kita secara rasional biasa je. Lepas tu itu menyebabkan kita tak ada hati lagi nak buat perkara tu. Kita rasa kita macam tak layak nak menanam. Sedangkan tak ada pun begitu istilahnya. Semuanya perlu dipelajari jika dia tak hidup. Jawapan pada Kak Linda tadi yang bagi tahu. Allah yang bagi hidup. Allah yang bagi dia mati. Allah yang bagi dia berbuah. Allah yang bagi dia tidak berbuah. Dah begitu kau dah pergi tanam pokok rambutan jantan. Memang tak betul, tak berbuah lah. Pergilah tanam pokok rambutan yang betina. Ketawa lagi. Kelakar juga aku betul ni walaupun suara tak apa-apa ada ni. Boleh lah. Ketawa tu kelakar. Main lagi ramai ketawa. Okay lah. Jadi ibu, Malaikat Jibril ini didatangkan, diberikan, dikurniakan. Bayangkan saya guna 3 perkataan ni. Didatangkan, diberikan, diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Datang pada permulaan waktu dan kembali pada pengakhiran waktu untuk bagi tahu bahawa ini waktu subuh. Ini waktu zuhur. Ini waktu asar. Ini waktu maghrib. Ini waktu isyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan perkara tersebut kepada orang Islam melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan apa? Rasulullah bagi tahu sebenarnya Jibril datang mengajarkan aku dengan perbuatannya dan aku ikut perbuatannya itu. Hadis yang menyatakan waktu solat 5 waktu ialah daripada Abu Musa Al-Ansari. Bukan Al-Anshari tu Itu bukan ejaannya dalam tu. Dia Al-Ansari. Dia bil sad. Okey. Abu Musa Al-Ansari meriwayatkan bahawa sesungguhnya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dalam hadis yang sangat panjang. Ini Abu Musa Al-Ash'ari ke? Bukan Abu Musa Al-Ansari ke? Sekejap saya tengok sekejap. Dia tulis Al-Ash'ari ya? Al-Ash'ari. Oh, tak silap saya jarang ada riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari ni. Biasa Abu Musa Al-Ansari. Okey. Nanti saya cek balik semula insya-Allah yang ni ya. Di mana baginda SAW dalam riwayat tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi bertanya, ditemui oleh Nabi SAW ditemui oleh seseorang dan bertanya tentang waktu solat. Tetapi baginda tidak menjawabnya. Manakala dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, ya Kak Irma, ada nak bagi maklumat? Angkat tangan ke nak tanya? Ke tertekan? Lain macam petang-petang ni. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah hilang tu tekan lah tu. Bahawa riwayat yang mengatakan bahawa seorang sahabat telah datang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian tentang solat, waktu solat 5 waktu itu Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Dan riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ashhad ma'ana solah. Kata Rasulullah, datang ikut aku, solat sama-sama. Ashhad dilihat apa yang aku buat dan ikut. Ma'ana kata Rasulullah. Qal fa'aqamal fajra hinnan syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da thumma amarahu fa'aqama biz-zuhri
hina zalatis syamsu wal qailu yaqulu qad intasafa an-naharu wa huwa kana a'lama minhum thumma amarahu fa aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah thumma amarahu fa aqama bil maghrib hina waqa'atis syams thumma amarahu fa aqama al isya hina ghaba syafaq. Di mana di waktu manusia hampir tidak mengenali sesama mereka, lalu baginda menunaikan solat subuh ketika terbit fajar, sedangkan pelihara orang ramai masih belum dapat mengenali sesama lain. Tak kenal. Orang tak berapa jelas siapa yang ada di hadapannya. Sehingga kan masuk berada di dalam masjid Rasulullah SAW, masjid Nabi. Kemudian baginda menyuruh bersolat zuhur ketika matahari gelincir di pertengahan, tengah-tengah, di atas kepala kita. Ada yang berkata ketika itu waktu tengah hari, sedangkan baginda lebih mengetahuinya daripada mereka. Bahasa kita waktu tengah hari. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang mendoakan. Subhanallah. Kemudian seterusnya baginda menyuruh bersama-samanya menunaikan solat asar. Dan ketika matahari masih tinggi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maksudnya matahari masih lagi nampak tapi sudah tinggi, asar itu bermula. Lalu dia menyuruh melakukannya sembahyang asar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian disuruhnya lagi, lalu baginda menunaikan solat maghrib yang pada ketika itu matahari telah terbenam. Matahari dah masuk, tak nampak matahari, yang tinggal hanya cahaya yang sedikit, yang fata morgana itu, yang warna keorenan, kekuningan yang pekat. Ketika itulah baginda lebih mengetahui. Kemudian baginda menyuruhnya lagi, menyuruh sahabat ini bagi ditunaikan pula solat isyak ketika syafaq hilang dari penglihatan. Apa syafaq? Benda yang saya sebutkan tadi tu, fata morgana yang keorenan tu. Maksudnya cahaya yang antara malam dan siang itu hilang keseluruhannya, maka waktu isyak masuk. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat isyak sehingga hilang cahaya merah di kaki langit, iaitu syafaq tadi itulah. Okay, dalam kitab dia lain sikit dia punya keterangan dia. Dan pada keesokan harinya baginda telah melewatkan solat subuh hingga ada yang mengatakan selepas solat tersebut matahari telah terbit atau hampir terbit. Kemudian baginda melewatkan solat zuhur sehingga waktu asar sebagaimana semalam. Kemudian baginda melewatkan solat asar sehingga ada mengatakan selepas solat tersebut warna matahari kemerahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian baginda melewatkan sembahyang maghrib sehingga syafaq tidak kelihatan. Kemudian melewatkan solat isyak sehingga lewat malam. Apabila menjelang pagi, baginda memanggil orang yang tersebut lalu bersabda, inilah waktu solat. Ia adalah di antara dua masa yang telah aku tunjukkan semalam dan hari ini. Terdapat juga beberapa hadis yang telah menerangkan sebahagian perkara ini dengan perkara tersebut secara umum di dalam hadis-hadis di atas ini dan yang lain, bahawa sebagaimana dapat dilihat dalam perincian waktu-waktu setiap solat itu, maka perkara ini akan kita lihat apabila kita akan dapat bincangkan setiap satu waktu itu mengikut apa yang kita ketahui. Kita dah tahu dah benda ni, tapi kita nak tahu jalan ceritanya bagaimana Rasulullah itu juga belajar. Kalau Rasulullah belajar, siapa lebih layak belajar? Kita lah lebih layak belajar. Kita lebih layak kena mengambil tahu cerita ni. Tahu saja, kita tengok aja dapat dia tu. Ada apa, dekat rumah tu gantung jam nanti dia azan lah tepat pada waktunya. Betul. Benda tu tak salah. Tapi bagi tahu ini adalah mengetahui ilmu yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar daripada Rasulullah. Maaf, Nabi belajar daripada baginda Sayyidina Jibril alaihissalam. Betapa beruntungnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini boleh dapat membuka kitab ini. Allah pilih kita belajar kitab fiqhul manhaji ni. Masa dulu saya belajar daripada saya diploma, kemudian diulang masa saya mengambil
saya punya untuk menyelesaikan pelajaran saya, benda yang sama diulang. Tidak ada yang berubah. Kecuali beberapa penerangan dan keterangan yang semakin hari, apabila kita mendengar keterangan daripada guru-guru, dia menjadikan kita semakin sayang dan semakin dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah, dengan tanpa melalaikan lagi apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Terutamanya apabila kita kadang-kala letih. Ada kalanya kita terlewat sembahyang. Bukan selalu, sekali-sekala. Ada tak letih? Ada. Lagi-lagi time-time orang perempuan ni dia nak uzur. Dia punya emosi tu lain macam. Saya cakap diri saya tak cakap akak-akak lah. Dia punya malas tu lain dia. Badan dia tak sedap, pinggang dia sakit, kaki dia apa. Ini ujian untuk kita. Tapi semayang tak? Wajib semayang. Selagi mana masih ada lagi akal fikiran yang waras ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Dia ibu, bila kita dapat belajar tentang perkara ini, bersyukurlah kerana kita mempelajari seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar daripada baginda Ruhul Qudus itu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi waktu yang pertama adalah subuh. Di dalam waktu subuh itu ada permulaan subuh dan dia bermula daripada fajar sadiq ataupun fajar siddiq, dua-dua boleh. Sadiq boleh, siddiq pun boleh. Dan berterusan sehingga matahari terbit. Maksudnya waktu isyraq itu adalah waktu subuh lagi. Tapi di hujung waktu subuh. Terbit saja matahari, maka itu dah adalah waktu makruh yang tidak boleh mendirikan solat. Berhenti sekejap, berehat. Buatlah perkara lain. Selepas matahari naik beberapa jengkal. Beberapa jengkal dan dia ada cahaya, maka bermulalah waktu duha. Itu bukan waktu wajib, itu sudah waktu sunat. Jadi waktu subuh mula daripada terbit fajar sadiq ataupun siddiq ini. Macam mana nak tahu fajar siddiq dan fajar sadiq ni? Ibu-ibu, fajar itu telah dibenarkan oleh para sahabat dan juga malaikat yang diberitahu kepada Rasulullah dan disebutkan oleh Rasulullah dan sahabat mengakui kebenaran itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa dengan fajar yang dilihat itu, itulah fajar yang paling sebenarnya. Kalau ibu-ibu tahu, hadirin hadirat tahu, orang yang diberikan kefahaman ilmu dan amal, dialah yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun dan mendirikan perintah Allah ini dengan penuh keimanan. Itu benar. Sebab itu fajar itu bukan semua orang boleh nampak dan boleh dapat dan boleh faham. Waktu tu tak semua orang Allah bagi bangun. Tak semua orang Allah bagi bangun. Jadi sesiapa yang diberi bangun oleh Allah, maka dia adalah yang membenarkan waktu itu sebagai waktu permulaan solat subuh. Apatah lagi apabila zaman sekarang kita diberikan kenikmatan seperti mana nikmat zaman Rasulullah, ada muazzin yang memperdengarkan waktu azan itu. Tak perlu lagi pergi keluar, pergi tengok fajar sadiq tu dah ada, oh dah masuk subuh, tak payah. Sekarang lagi senang. Masuk je waktu jam bunyi, tek-tok, kemudian satu lagi handphone, keluar azan. Allahu Akbar, lepas tu diam. 2 rangkap aja. Kalau 2 rangkap je tu tak payah kak. Tapi kalau tiba-tiba semua sampai berapa rangkap habis, sampai habis tu, azan tu, tiba-tiba duk sibuk orang berbual, matikan. Gitu kaedah dia. Jangan ambil yang kontut-kontut tu. Tahu kontut? Jangan ambil apps yang pendek-pendek. Jangan yang Allahu Akbar, masuk waktu dah. Lepas tu saya tunggulah. Mana lagi belakang dia? Memang pendek Ustazah. Memang kena tegur lah dengan saya. Siapa-siapa yang dia punya azan dia pendek macam tu. Ada pula yang azannya panjang. Lepas tu tak reti pula nak tekan off. Macam mana dia nak offkan, tiba ramai orang dah bercakap pula. Ibu, handphone ni dia ada punat kiri kanan. Dia kalau keluar je apa-apa, kau tekan je lah sebelah kanan, dia gelap, dia matilah semua insyaAllah. Tapi kan itu iPhone lah, aku tak tahu handphone lain. Handphone lain saya tak tahu. Ketawa juga Kak Suhaya ni, macam kelakar penuh aku ni. Kak Suhaya, yelah ketawalah, berbahagialah kalian dengan apa yang didengari, subhanallah. Jadi bila tekan je kat tepi tu insya-Allah. Sebab kalau kita tak
open, dia punya slide ke ataupun ke tepi, tekan apa-apa semua kan. Kita tak boleh off kan segala apps ni. Kecuali saya tak pastilah handphone lain. Tapi kalau iPhone dia tekan kanan ni, dia akan automatically akan mati. Jadi kita tak perlu risaulah bila ramai orang berbual. Sebab bila azan itu berada di halayak orang yang berada berkumpul dan ketika itu dalam waktu yang Allah SWT, contohnya masyarakat ke apa semua kan, ataupun perkumpulan keluarga tengah makan ke apa semua, subhanallah walillahilham, maka cubalah ibu-ibu, kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian ini menghormati yang lebih utama tu. Okey, tetamu yang hidup tu. Sebab apps ni adalah cuma apps, kecuali kedengaran daripada masjid dan surau yang memang daripada manusia yang melaungkan azan. Okey, seterusnya adalah waktu zuhur. Subuh dah selesai. Itu baru bermula. Fajar Siddiq, kemudian zuhur. Zuhur bermula apabila matahari condong daripada tengah-tengah langit ke arah matahari terbenam. Ia juga dinamakan Az-Zawal, gelincir matahari. Benda tu ketika itu pemerhati akan ternampak sedikit bayang-bayang. Dia akan ada bayang-bayang tersebut menuju ke arah bayang-bayang gelincir itu. Waktu tersebut itu berterusan sehingga panjang bayang-bayang menjadi panjang objeknya, selain daripada bayang-bayang gelincir yang menjadi tanda permulaan waktu zuhur. Dalam kitab tu dia cakap arah timur. Tapi kalau tak ada ke arah timur, dia sebenarnya dia lebih kepada perkara yang bertentangan daripada permulaan pagi itu, dia akan mungkin ke kanan. Begitulah. Jadi menjadi tanda permulaan waktu zuhur. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Waktu solati zuhri idza zalati syam wa kana dhalla ar-rajuli qatulihi ma lam yahduril asar. Waktu zuhur apabila matahari gelincir hingga bayang-bayang seorang menyamai ketinggiannya selama belum menjelang waktu asar. Bila zuhur, dia keluar sikit. Panjang dia sikit je. Nanti dah nak asar, dia akan sama lebih kurang sama panjang dengan kita. Kalau kita berdiri kat tengah-tengah tu lah. Kalau ada matahari. Contohnya begitu. Itu nak tahu. Sampainya waktu asar itu. Zuhur tadi tu, dia ada bayang keluar sedikit je. Betul tak? Betul saya silap? Betul tak? Kalau tengah hari tu, dia akan keluar panjang sikit daripada kita. Sebelah kita je macam itu. Bayang kita tu. Tapi kalau waktu asar, dia akan memanjang. Ya, betul. Begitulah. Macam mana nak tahu beza mula zuhur sehingga akhirnya zuhur dan masuk waktu asar. Waktu zuhur itu adalah apabila matahari tergelincir dan bayang seorang akan menjadi sama panjang padanya selama mana asar belum datang. Maksudnya bila menjadi sama panjang dengannya selama mana asar belum sampai, itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia akan melepasi daripada bayang-bayang kita sedikit. Maka masuklah waktu asar ketika itu. Yang ketiga, waktu asar. Bermula berakhirnya waktu zuhur dan berterusan sehingga matahari terbenam. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, "Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr." Dan sesiapa yang sempat melakukan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, sebelum masuk waktu maghrib, maka dia dapat menunaikan solat. Qabla an taghrub tu maksudnya waktu maghrib tu. Perkataan daripada gharaba tu. Maghrib tenggelam, taghraba. Solat asar keseluruhannya terbenamnya matahari tu maksudnya maghrib. Masa tu diletak mim kat depan. Maghrib. Tetapi perkataan asal dia adalah antagrubas syam, tenggelamnya matahari. Gharaba tu daripada asal perkataannya dia daripada timur, barat ke? Matahari terbenam di timur. Timur ke barat? Betul lah, terbit barat kan? Jadi timur lah, tenggelam kan? Tenggelam timur. Terbit di timur. Tenggelam di barat kan? Tenggelam di barat. Barat. Tenggelam di barat, Kak Zrina. Salah kita, Kak Zrina. Jadi tenggelamnya di barat. Gharaba itu barat. Gharaba itu barat. Terbit di barat. Terbit di barat, kiamat. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhan. Insaf terus saya. Allah. Terima kasih lah ingatkan. Kamu dia Kak Munirah. Ya Allah. Saya pun terinsaf sama. Okey lah. Timur terbit. Okey, timur terbit Kak Zrina, jangan macam-macam.
Iyalah sebab itu saya tanya tadi. Ya Rabbi ya Karim. Bismillah, minum air dulu. Terkejut ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Jadi gharaba itu maksudnya dia tenggelam, maksudnya dia barat Kak Trina. Salah aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf semua. Terima kasih kerana peringatan. Walau bagaimanapun yang seelok-elok seseorang tidak melengah-lengahkan solat asar sehingga panjang bayang-bayang menjadi 2 kali ganda panjang objek selain pada bayang-bayang gelincir itu. Bayang kita akan menjadi macam orang macam panjang galah, lebih galah. Galah tahu kan? Kita tak tinggi segalah. Tapi dengan galah pun galah lagi menang. Tapi kalau masuk waktu maghrib tu dia lagi 2 kali ganda galah tu. Bagi panjang. Yang sampai kita yang badan besar ni nampak macam kurus saja. Contoh gitulah. Seronok tau kalau kita letak badan kita waktu asar yang ada matahari tu dah nampak kita macam kurus saja tu. Orang perempuan kena buat selalu supaya menjadi ini selingan. Supaya menjadi satu semangat supaya aku boleh kurus sebenarnya. Petang-petang aja kurus. Lepas tu tak kurus kalau tengah hari. Dia jadi macam yang sama. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah cerita tentang bagaimana matahari itu sampai gharab itu nak tenggelam. Maka pada waktu itu masuklah waktu maghrib. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Waktul asri lam tasfarras syams. Dan waktu asar ialah warna matahari yang belum kekuning-kuningan. Asar tu masih lagi warna merah. Tapi dia tak merah pekat macam tengah hari daripada tengah hari ke petang tu. Tapi asar itu dia masih lagi waktu warna matahari yang dilihat itu masih lagi jelas. Tapi nak masuk waktu maghrib nanti dia akan berubah. Hadis tersebut menunjukkan bahawa Al-Mukhtar, waktu pilihan yang boleh menunaikan solat asar apabila matahari itu masih lagi belum menjadi kuning kekuningan. Itu maksudnya masih hujung waktu asar. Itu paling kritikal lah waktunya. Waktu pilihan yang akhir. Jadi nasihat pada diri saya dan kita semua juga keluarga saya yang akan mengulang dengar siaran daripada IG live saya ini, juga siapa saja yang mengulang siaran ini, ketika mana kita ada keperluan bekerja dan perlu balik ke rumah dan tahu perjalanan kebalik ke rumah itu tidak menyampaikan untuk waktu yang paling afdal, yang mula-mula ataupun waktu ikhtiar yang masih boleh dianggap perkara yang masih tidaklah dipandang sebagai waktu yang hujung, disebutkan waktu pilihan akhir, maka selesaikanlah dulu kita punya kefarduan kepada Allah dengan meminta izin kepada kita punya majikan kalau kita buat di tempat kerja kita. Kalau dia masih waktu bekerja, subhanallah. Tetapi bagi majikan yang beragama Islam ini, mereka sudah maklum. Dan pada waktu itu kalau dia berlaku selepas habis waktu kerja kita, sepatutnya kita dah tak guna aircon, dah tak guna kipas, dah tak guna apa dah sepatutnya. Tapi selama ni kita buat je benda tu. Tengah hari zuhur pun kita pakai apa semua. Kita kan memang kerja sini. Apatah dengan adab yang lebih baik kalau kita meminta izin dengan tuan, dengan tempat kita bekerja. Supaya perkara yang kita lakukan itu juga adalah perkara yang dipandang oleh Allah sebagai benar-benar menjaga di mana kita menunaikan kewajipan itu. Ini cuma sebagai satu ingatan untuk diri kita bersama. Moga-moga ia akan memberikan keberkatan dengan segala urusan kita. Apabila kita balik tu dah solat kat pejabat contohnya atau tempat kerja kita, kita kena tahu waktu tu kita dah habis kerja, sepatutnya kita tidak mengguna pakai lagi segala keperluan-keperluan pejabat. Dan itulah yang diajarkan oleh sebahagian daripada Amirul Mukminin, terutamanya Allahumma salli ala Muhammad, kalau seingat saya adalah siapa nama? Anak kepada Sayyidina Umar tu. Yang anak dia, cucu dia tegur dengan ayah dia. Khalifah Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz. Bukan Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz.
Ketika itu ditanya kenapa? Ditanya dua perkara, nak tanya aku pasal apa? Perihal tentang keluarga ataupun pasal perihal kerajaan. Ketika perihal keluarga, dia akan menutup segala apa keperluan daripada apa yang diberikan oleh kerajaan ketika itu. Maka banyaknya sebenarnya khilaf kita ketika kita bertugas bersama, kecuali mereka yang bekerja mungkin di media. Dia orang memang 24 jam memang buka. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita yang bekerja kerajaan atau swasta ni, dia ada waktu kan. 9, 4.30 contoh itu kan. Kecuali dia kena berhenti lebih daripada pukul 6.30 siapkan report ke apa benda semua, tu lain. Jadi semua perkara ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu yang paling baik yang untuk kita ingat adalah ketika kita bertugas pun, kita tetap wajib menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menambah keberkatan kewajipan itu, maka declare lah apa yang kita lakukan. Terutamanya perkara-perkara berkaitan dengan perkara-perkara yang mencari keridhaan Allah ini. InsyaAllah segalanya akan diberi kemudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika saya masih bekerja dulu, kalau boleh saya kongsikan, saya nak buat live ni, saya minta izin dengan bos saya. Tapi saya tak boleh cakap dengan semua orang. Tapi itu pun sudah menjadi satu percakapan. Waktu bekerja, masa pandemik dulu kan kita bekerja kan kita ikut jam. 4 jam pertama dengan 4 jam kedua, 4 jam ketiga dibagi 3. Daripada 8 jam tu. Ataupun 2 lah untuk pegawai. Pagi dan petang. Walaupun masa tu work from home, ataupun saya berada di pejabat, petang hari, kalau ada saya ada kelas pukul 5 macam tu, waktu bekerja saya 4.30 habis, sebab saya nak menggunakan meja saya, bilik saya akan beritahu, maklumkan pada majikan saya. Saya ada kelas, kejap lagi nak minta izin, saya cakap macam itu. Apatah lagi kalau kita nak buat perkara-perkara wajib ni. Nampak macam wajib? Tak, kalau tak boleh Ustazah. Itu bukan tempat kita untuk menunaikan kewajipan secara khusus. Kalau nak kena pergi masjid. Itu memang tempat sembahyang. Tapi dekat pejabat, itu tempat sembahyang ke? Itu tempat bekerja. Kita meminta izin untuk menunaikan kewajipan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika boleh buat begitu, alhamdulillah. Ya doktor, doktor nak bertanya dari tadi angkat tangan. Minta maaf, saya tidak. Saya nak bertanya tentang apa yang hadis yang dicatatkan oleh Al-Bukhari ni. Dia kata sesiapa yang mendapat 1 rakaat daripada sembahyang asar, Betul? adakah ia merujuk hanya kepada sembahyang asar atau sembahyang lain-lain? Maksudnya for whatever reason kita terlambat sembahyang, tetapi kita dapat tunaikan 1 rakaat walaupun dah masuk, dan itu maksudnya kita dikira boleh. Semua sebenarnya. Semua waktu. Kenapa Rasulullah SAW khususkan kepada asar? Agak-agak. Sebab perbezaan warna langit tu kan. Apa Kak Zrina dulu? Apa Kak Zrina? Perbezaan warna langit tu kan. Itu satu. Doktor? Masa inilah Apa doktor? Doktor Sarina? Masa inilah masa orang tengah sibuk yang sangat suka mengambil masa. Itu lebih tepat. Kerana waktu ini orang selalu lalai dan leka. Kerana kesibukan dunia. Dan satu lagi waktu lalai adalah waktu antara maghrib dan isyak, dan 2 waktu ini adalah antara solat pertengahan yang sangat pendek waktunya. Subhanallah. Maka sebab itu sampai di-highlightkan, kalau dapat 1 rakaat pun dikira solat asar. Subhanallah. Bila dia solat pertengahan yang sukar untuk dinilai waktu dia yang pendek tu, dan kalau kita tak susun dengan baik, kebanyakan manusia akan tertinggal waktu ini. Dan ada dalil yang lain berkaitan dengan solat ini. Solat ini kalau tak dilakukan seharian, hadis sahih, saya ingat maknanya saja, Allah SWT, matanya saya lupa, seluruh amalan kita tidak diterima di siang hari tu kalau tak solat asar. Masa saya dengar hadis tu, masa tak silap saya tingkatan 1, tingkatan 2, saya termenung panjang. Tak diterima. Macam mana tu? Sedangkan daripada pagi sampai ke petang kita buat baik. Kita solat. Ada jugalah yang nakal juga masa kecil-kecil dulu, tapi rasa macam baik dulu masa kecil-kecil. Kan? Sebab sekolah agama rasa macam baik. Itu adalah
kelemahan orang-orang yang belajar agama ni, rasa baik je. Walauzubillah min zalik. Jadi macam mana boleh ada sampai Nabi sebut macam tu? Kerana solat ini adalah tiada maaf bagimu. Apa maksudnya kat rohani tiada maaf bagimu tu? Dia adalah solat yang apabila ditinggalkan luput segala kebaikan seharian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka itu adalah ujian yang besar untuk kita. Dan solat ini adalah solat yang paling pendek waktunya, cuma ada 1 jam lebih macam gitu. Begitu je dengan solat maghrib. 2 solat ni lah. Tetapi yang paling utama adalah solat asar, kerana manusia sibuk dengan dunia. Kerana mencari bekalan dunia, dia lupakan bekalan akhirat. Ini ujian. Dan sampai tu tahap begitu sekali Allah memberikan rukhsah. Saya boleh katakan di sebagai mukhtar tu sebagai rukhsah. Satu keringanan sampai kan, kalau dah hujung tu, jangan duduk lagi lengah. Oh, dah nak habis waktu. Belum habis waktu, bangun. Angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk. Nak masuk rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat asar penuh. InsyaAllah. Tak ada masalah. Teruskan sembahyang, jangan berhenti. Solat wajib tidak boleh diberhentikan sesuka hati. Kecuali tidak sengaja. Ataupun kecuali sakit, hitam, mati. Ataupun melatah. Sebab baru ada kes bulan lepas. Ada seorang sahabat dekat masjid, saya betulkan dia punya soft, rapat kan. Dia duk pergi melatah, dia pandang saya. Lepas tu dia sebut, Ustazah, dia cakap begitu. Dah semayang. Saya masuk lambat sikit, saya nampak soft tu tak rapat. Jadi saya rapatkan dia. Ada 2 orang. Seorang melatah, seorang tak. Jadi bila dia dah melatah, saya cakap dengan dia macam ni je. Mula semula kan. Saya cakap macam tu je. Lepas tu saya terus semayang. Atalah, dah dia melatah, dia tengok aku, dia panggil aku Ustazah. Ustazah tu mana? Dia dalam bacaan solat. Ketawa kat semayang. Jadi berhati-hatilah, subhanallah. Maka ini adalah ilmu. Jadi berhati-hati. Suka kat rohani justru. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu asar ini adalah waktu yang terpilih hujungnya disebutkan oleh Rasulullah. Tetapi soalan Dr. Sarina tadi, kalau berlaku pada waktu lain, hukumnya sama. Dia dah nak habis waktu, tapi masuknya waktu itu, dia sempat untuk 1 rakaat, maka dikira seluruh bagi rakaat yang tertinggal. Maka wajib selesaikan, jangan ditinggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manakala waktu maghrib pula bermula dengan terbenamnya matahari dan berterusan hingga syafaq, yakni syafaqul ahmar. Warna kemerah-merahan itu hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Dia akan memang hilang, dia akan jadi kelabu. Kelabu kemudian gelap. Maghrib tu dia akan nampak lagi langit, lama-lama dia berubah. Maka hilangnya syafaq itu, syafaqul ahmar itu hilang, selesailah waktu maghrib dan masuklah waktu isyak. Apabila kegelapan semakin tebal dan menular ke arah ufuk barat serta kesan cahaya merah hilang, maka ia bermakna berakhirlah waktu maghrib dan bermulalah masuk waktu isyak. Perkara ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Waktu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Waktu maghrib ialah selama syafaq belum hilang. Jadi kalau nak buat praktikal hari ni tak bolehlah hujan. Dia tak nampak. Tak nampak saya lah. Kalau tempat lain boleh, kalau terang, cerah, tak hujan, boleh tengok nanti. Dekat pukul 8-10 minit tu. Dia akan menjadi terus gelap. Kalau tak buka lampu tak nampak. Sebab semalam ada orang hantar barang rumah saya dekat pukul 10, dekat pukul 8 lebih macam tu lah kan. Lepas tu dia tak nampak sebab saya tak buka lampu. Jadi masuk memang gelap lah. Masuk isyak tu. Terima kasih Gubernur Iman. Malam dia hantar. Sampai ke malam. Sebenarnya dia tunggu saya daripada siang sampai ke malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazak. Mudah-mudahan ada keberkatan. Seterusnya waktu isyak. Waktu isyak bermula apabila berakhirnya waktu maghrib. Subhanallah. Ia berterusan sehingga terbit fajar sadiq. Tetapi waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak ialah anda tidak melewatkan lebih daripada 1/3 pertama daripada malam. Waktu yang lebih baik, lebih afdal.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak dilewatkan daripada 1/3 malam. So daripada 1/3 malam tu bermula bila? Maghrib ke waktu isyak? Waktu isyak. Selepas isyak. Tapi kalau malam, dia start daripada maghrib. Oh, ya betul-betul. Malam, sebab cerita malam. Bermaksud 1/3 daripada malam, kalau maghrib itu start daripada 7 ataupun 7.30 lah kan. Average lah 7.30, 7 suku je tu. So bagi 3 sampai waktu syuruk. Sampai pukul berapa syuruk? 7 suku juga. Berapa jam? 12 jam. 12 jam bagi pada 3, 4 jam, 4 So jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Ya. Begitu. So isyak yang pertama adalah 4 jam pertama daripada awal malam. Tapi ada pendapat macam Kak Azrina cakap tadi pun ada. Dia bermula daripada isyak tu dibahagikan sampai subuh 3 bahagian. Ya. Lebih kurang je waktu dia. Dalam 4 jam setengah lebih 5 jam macam itu je. Kan? Lebih kurang. Maksudnya dia tetap ada dalam 12 jam tak ada. 10 lah, 10 jam lebih kurang kan? Lebih 12 kurang. jam. Lebih kurang begitu. Ya. Bahagi 3. Dan bahagi bahagian pertama adalah waktu afdal. Sebaik-baik solat isyak tidak dilewatkan sehingga 1/3 malam. Masuk 1/2 malam, boleh tak? Boleh. Bermaksud ada 3 bahagian malam. Paling akhir adalah subuh. Bila subuh tadi tu, masuk waktu subuh, tadi tiba-tiba tak terjaga, agaknya tertidur daripada maghrib sampai ke subuh, tak sembahyang isyak. Dia bangun pukul 5 suku contoh. Dia bergegas, dia bangun siapkan diri, kemudian siapkan diri 5.30, azan kalau dekat Johor 5.40. Tak silap saya. Untuk hari ni dan semalam. Lena, bukan setakat Lena. Sakit katnya, demam ke apa kan, kita tak tahu kan. Sangka baik. Dia makan ubat. Dan Lena, Lena, aku cakap Lena pula. Bukan Leka, Lena. Maksudnya dia betul-betul nyenyak. Dia terjaga pukul 5 suku, dia siapkan diri, 5.10 tu dia baru nak angkat, 5.30, 5.35 angkat. Solat isyak kan ni kan 4 rakaat. Jangan buat benda-benda sunat lah. Terus je buat yang wajib. Kalau ketika itu masih dapat 3 rakaat, maka melebihi 1 rakaat, maka dia dapat isyak yang penuh lah. Tapi kalau tiba-tiba dia memang betul-betul lambat, 5.35, kalau kat Johor ni contohnya, dia baru nak bangun angkat takbir, pertama tiba-tiba dengan azan, maka dia dapat juga. Kalau dia dapat rakaat yang pertama. Yang soalan Dr. Sarina tadi tu. Boleh ke guna pakai untuk yang lain? Boleh. Tetapi yang perlu paling dijaga adalah asar kerana waktunya sangat pendek sama waktu dengan maghrib. Kedua waktu ini adalah solat pertengahan yang sukar untuk dijaga waktunya. Dan ramai yang terleka dan ramai yang tak solat. Buktinya apa? Cuba ibu pergi kedai makan. Waktu maghrib telah ramai orang makan. Buka Ustazah. Ya, buka pun bukalah juga. Buka puasa kan. Ada satu kedai makan yang saya selalu makan. Dia ada surau. Tapi maghrib tak pernah penuhnya. Adalah orang masuk. Tapi lebih rela makan dengan tenang. Sedangkan yang memberi makan adalah Allah Azza wa Jalla. Bagusnya, lewat sangat Ustazah, pahala pun kurang. Kita tak ada hak untuk ukur pahala kita kat rohani. Boleh jadi orang yang lambat tu dia paling khusyuk daripada kita yang awal. Kita tak boleh cakap juga macam tu. Walaupun hakikatnya ada peringatan daripada alim ulama. Mengatakan bahawa bila kurangnya lambatnya, ini kalau tak sengaja. Kalau tiap-tiap hari bukan setakat kurang. Dia dosa kecil. Kalau dia sengaja melewatkan, tak apalah, panjang waktu isyak ni. Hari-hari cakap benda yang sama. Angkat takbir lepas tu azan kira dapat rakaat juga. Angkat takbir tak? Dia kena dapat rakaat yang pertama. Rukuk yang pertama. Angkat takbir belum dapat. Kalau angkat takbir, minta maaf, angkat takbir tu dah azan, jangan berhenti, terus. Tetapi tukar niat. Tengah sembahyang tu tukar niat boleh. Dah masuk waktu belum sempat rukuk, sahaja aku qada kerana Allah. Walaupun niat seperti tadi pada masa tadi tu kan. Masa niat tadi kita dah cakap wajib. Tapi tak boleh batalkan sembahyang. Juga. Kedai mamak ni selalu surau hanya untuk lelaki je. Ada surau yang kedai mamak saya makan ni, dia ada surau bahagian untuk perempuan, alhamdulillah. Allah SWT Muhammad. Orang lain tak buat, jangan kita tak buat. Jadi carilah kalau tak ada dekat kedai mamak tu, pergilah masjid. Kat Shah Alam tak ada. Tak ada apa kak Kak Linda? Kedai mamak.
Tiba-tiba cerita. Bukan kedai mamak je lah, kedai apa-apa pun. Semua kedai makan biasanya ada. Ada apa? Ada sekali tu kan saya nak sembahyang asar. Tempat sembahyang dia tu bolehlah muat 2 orang. Lepas tu cari kipas kat atas tak jumpa. Macam ni lah. Lepas tu sembahyang jemaah dengan anak dia tu. Ada kipas lah dia kata. Kira tak apalah atas sembahyang. Lepas sembahyang titik tengok belakang. Salam nak baca doa. Kipas kat belakang dekat atas meja tak nampak. Bayangkan. Allah tak bagi izin nak bersejuk-sejukkan di dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Moga-moga Allah memberikan pahala yang lebih banyak lah agaknya dengan Assalamualaikum Ustazah. Kalau maksudnya Waalaikumsalam. macam kata dapat tadi kan satu rakaat tak payah qada lah maksudnya solat tu. Apa dia? Yang tadi kata kita dah dapat satu rakaat, dah masuk dah azan, tapi dia dapat kan solat tu. Maksudnya solat tu tak payah qada lagi lah. Tak payah, dia dah dapat lah. Dia dah dapat lah. lah. Itu kan qada. Tadi kalau dia tak takbiratul ihram, tadi tak takbiratul ihram. Ya, maksudnya kalau dia dapat satu rakaat, tak payah qada lah. Dia dapat rukuk yang pertama maksudnya. Pertama tak payah qada lah ya. Tak payah. Itu kira dapat lah yang fardu lah. Fardu lah. Cuma tadi ada Kak Rohani Jusul kata nanti pahalanya sikit. Siapa kita nak menilai pahala tu Betul, sikit atau banyak. Tak maaf ya. Betul. Kita selalu cakap kalau lambat sikit, macam kita pula kira. Mana tahu. Boleh kira ni. Betul. Terima kasih Ustazah. Wallahualam. Seterusnya bila waktu isyak ini, dia ada waktu ikhtiar untuk tidak melewatkannya, tapi yang paling afdal adalah 1/3 daripada malam itu. Yang paling afdal untuk kita menunaikan solat isyak. Sebab itu, bila ada kelas majlis ilmu, solat isyak itu dilambatkan kerana masih ada waktu yang afdal di situ. Tapi kalau maghrib, tiba-tiba masuk waktu maghrib, pergi kelas tak berhenti pula, itu ustaz tu kena masuk kelas fiqh. Ustazah pun sama. Saya cakap untuk diri saya juga. Alhamdulillah setakat ni satu-satunya kelas waktu petang. Tak pernah sampai waktu maghrib lagi insya-Allah. Betul? Alhamdulillah. Jadi jangan. Tapi ada sebahagiannya kadang-kadang sampai waktu maghrib. Kemudian dia terlebihkan sikit. Sebelum waktu maghrib kena berhentilah walau apa benda pun yang kita buat. Kerana kita kena bersedia awal waktu untuk solat fardu. Itu satu kelemahan yang boleh dibaiki. Kerana okey, kalau Brunei dah masuk maghrib, boleh berhenti sekejap, perlahankan suara saya, jangan tiba-tiba tengah sembahyang dengar suara saya. Tiba-tiba nak masuk surah terikut amma innahu la bisa cakap nanti benda lain pula masuk. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, yang wajib sembahyang dulu. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi seterusnya cerita tentang isyak ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa radu'an. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu laisa fi an-naum tafritun innama tafritu ala ma lam yusalli as-salat hatta yaji'a waqtu as-salatil ukhra." Ketahuilah bahawa tidur tidaklah dinamakan cuai. Dengar baik-baik. Tadi sebab ada yang menyebut cuai tadi tu, bahawa tidur itu tidak dinamakan cuai. Yang dikatakan cuai itu adalah orang yang tidak bersolat sehinggalah masuk waktu solat yang lain. Subhanallah. Saya rasa ini pencerahan yang sangat indah. Sebab kita selalu cakap bila lambat waktu kita cakap orang kita cuai. Cuai itu bukan kita tinggalkan solat pada waktunya. Tetapi dah habis waktu baru kita nak bersolat. Baru kita nak bersedia dengan solat itu dikira, yang qada itulah dikira cuai. Dan cuai itu dianggap berdosa. Haram hukumnya, cuai yang besar ini. Subhanallah. Secara umumnya, hadis di atas menunjukkan bahawa waktu setiap solat akan berterusan sehingga masuk waktu solat yang berikutnya. Melainkan waktu subuh yang terkecuali daripada maksud umum tersebut. Sedikit pencerahan. Allahumma salli ala bawah sikit. Dalil daripada riwayat ini, pandangan yang satu lagi menunjukkan bahawa next Kak Azrina, bahawa dah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an. Bukan ini, satu lagi. Ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an, man adraka
minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syams. Ini subuh Ini isyak Kak belum. Bukan belum subuh. Yang isyak tadi. Mana Ada sikit lagi tadi. Tak ada Slide dengan buku tak sama kan saya? Oh iya ke? Sekejap. Sekejap. Okey boleh. Yang ni saya dah baca tadi ni. Yang atas ni. Atas. Ni okey, satu lagi yang bawah ni. Betul lah ni. Ini. Okey. Muslim. Ini yang cuai ni dah selesai. Bawah dia yang ni je. Okey. Walaupun solat 5 waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tahu ada tempoh bermula dan akhirnya, namun tidak sepatutnya seorang Muslim sengaja melengah-lengahkannya hingga akhir waktu dengan alasan tempohnya panjang. Apa yang panjang? Waktu isyak. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin menyebabkan waktunya terluput. Malah sikap cuai ini mungkin menyebabkan solatnya terus tertinggal. Bila tertinggal itu dikira cuai, sebenarnya semua solat sunat semua solat sunat disegerakan. Menyegerakan solat itu adalah sunat. Di awal waktu tu sunat. Dia bukan wajib tau. Sebab waktu tu ada bahagian. Yang wajibnya solat. Tapi mengawalkan waktu itu sunat yang dituntut dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya semua solat sunat disegerakan pada awal waktunya ketika ditanya tentang amalan yang afdal. As-salatu ala waktiha. Sebab itu hukumnya sunat je. Solat di awal waktu tu. Siapa yang dapat, dialah mendapat pandangan Allah dan Rasulullah. Sebab dia sunat. Dia tak wajib di awal waktu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Menunaikan solat itu, ada waktunya tu maknanya ada lain daripada awal waktu. Dia paling tidak jangan sampai terkeluar daripada waktunya. Maksud as-salatu ala waktiha tu. Ada dia punya bukan terjemahan. Terjemahan secara literary, maksudnya direct terjemahan ni, direct translation sebenarnya patutnya ketahuilah solat seseorang sebagai pada dalam waktu, atas sikit Kak, sebahagiannya berada dalam waktu dan sebahagiannya lagi di luar waktu. Jika dia menyempurnakan 1 rakaat dalam waktunya, maka keseluruhan solat itu dikira tunai, yang kita sebutkan tadi. Jika tidak, kalau dia masuk baru takbiratul ihram, solat tersebut dikira qada. Dan saya bagi tahu tadi, ketika itu boleh terus niat qada solat. Terus saja dalam sembahyang tu. Tak perlu batalkan. Kalau ada pendapat mengatakan boleh batalkan, dia ada satu dosa kat situ sebab dah masuk waktu lain. Sebab kita batalkan. Cuma kita tak dapat solat yang fardu tu jadi qada lah. Itu saja. Tak dapat solat dalam waktu je lah. Dia solat di luar waktu. Di luar waktu. Subhanallah. Ini juga berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka subh. Sama tak tadi dengan asar tadi? Siapa dapat surat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia dapat menunaikan solat subuh, itu keseluruhannya. Dan siapa dapat melakukan suatu solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia dapat menunaikan solat asar itu. Dua-dua waktu ini juga adalah antara waktu yang paling pendek, termasuk solat maghrib tadi. Man adraka rak'atan minas salah faqad adraka salah. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada hambanya. Betapa kasih dan sayangnya kepada hambanya, umatnya. Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan perintah Allah ini. Sampai begitu sekali, sampai ujung kalau dapat 1 rakaat pun dikira dia adalah yang tunai. Apalagi alasan kita untuk meninggalkan perkara ini sebenarnya. Tetapi ini adalah bagi mereka yang ada kekangan, tertidur terutamanya di waktu isyak dan tidak sempat sembahyang dalam waktu yang panjang tu. Dan dia ada kiasan untuk semua waktu. Wallahu a'lam bissawab. Semua waktu dikira sama cara dan kaedahnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada? Itu saja untuk hari ini, terlebih waktu nampak gaya ni. Dan 6.20 rupanya. Masya Allah. Ya Kak Jumimi, silakan. Oh, salam. Ustazah, saya nak tanya, saya kalau orang yang
mualaf tu dia dah nak solat. Macam mana nak ajar Ustazah? Kalau dia tak boleh lancar dia punya bacaan, tak apa. Yang penting dia tahu dia baca Fatihah, dia tahu baca apa yang rukun. Nanti lama-lama dia akan lancar lah insyaAllah. Pelan-pelan dia suruh ulang-ulang dengar yang dia tak lancar. Tak lancar kan bacaannya kalau dia mualaf kan? Tak clear kan? Dia cuma tahu baca Bismillah dengan Alhamdulillah. Okey. Nanti dia boleh baca tu, dia ulang-ulang tu sebab dia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Kalau dia tak boleh. Saya rasa kita dah belajar yang tu. Ke belum kan? Ke selepas ni kita akan belajar bagaimana kaedahnya bila dia tak boleh membaca. Dia dah buat pun dia tak boleh hafal. Dia tak boleh baca bahasa Arab. Dia boleh baca apa yang ada dalam Al-Quran. Sebahagiannya sehingga sama panjang dengan Fatihah. Contohnya begitu. Sebab dan juga sama panjang dengan syahadah tadi tu kalau dia tak terbaca. Tapi syahadah tu kan dia boleh baca kan sebab dia masuk Islam mesti boleh baca kan? Dia syahadah tadi. Dan itu kalau dalam rukun yang terakhir itu sebelum salam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang penting dia berusaha untuk belajar. Kalau dia dah belajar pun tak boleh, dia boleh tukar dengan ayat mana yang dia boleh baca. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia baca dalam bahasa orang putih, mana Ustazah? Tak boleh. Oh, dia nak Arab juga. Bahasa Arab juga. Oh, Kecuali bahasa orang putih tu memang betul-betul dia tak tahu. Dia memang dia tak boleh. Dia dah berusaha dulu. Dia tak boleh terus direct je terus aku tak boleh ni. Dia kena sampai boleh. Yang dia boleh tu yang dia akan baca ulang-ulang dalam sembahyang dia. Daripada ayatul Quran, daripada Al-Quran. InsyaAllah. Wallahu a'lam. sebenarnya dia belum tahu. Tak boleh solat dulu lah ya Ustazah. Solat je. Buat perbuatan solat. Okey. Dan ulang-ulang apa yang dia tahu. Dia tahu apa? Alhamdulillah kan? Dia ulang Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah tu sama panjang. Macam Fatihah. Dalam 1 minit tak silap. Kalau Alhamdulillah suratul Fatihah tu kalau baca biasa lah. Tapi tak payahlah sampai 1 minit. Mungkin dalam 40 saat ke macam tu kan. Sebelum 1 minit. Kira dah jadi satu Al-Fatihah lah tu. Boleh. Tak ada masalah. Mula-mulakan dengan bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. InsyaAllah. Boleh. Usaha itu Allah akan pandang. InsyaAllah Ustazah. Tapi kalau Kak Amnira dengan Kak Azrina tak boleh sebab dia fasih dah ni. Dia kalau tiba-tiba dia kata tak tahu tak boleh. Tapi mu'alaf boleh. InsyaAllah. Itu orang biar nak Ustazah. Dia Korea. Ustazah, menantu makin dapat menantu anak mualaf ni. Masya Allah. Tahniah. Moga ada keberkatan. Dia macam ini Kak Jumini. Bagi dia dengar hari-hari. Bila dia dengar hari-hari dia akan automatically dia akan boleh membantu benda tu digest. Macam makanan pula. Maksudnya dia absorb dengan dia punya pendengaran dan hati. Lama-lama dia akan fasih insya-Allah. Perlahan-lahan. Dengarlah hari-hari insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dia beri kemudahan. InsyaAllah. Tahniah Kak Jumini dapat keluarga mu'alaf. Dia akan menjadi satu syafaat juga kelak di hari akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama. Silakan. Saya serahkan pada admin. Ustazah sikit. Mira jap cuk. Cop-cop. Ustazah nak cepat ke? Minta maaf. Saya nak tanya apa? Tak ada. Okey. Saya pernah dengar perkongsian ni. Ni bukan nak kongsi tapi nak minta Ustazah macam sahihkan lagi. Ya ke tak? Tak main lagi. Tak. Apa dia kan? Kan pasal apa kita membatalkan solat kan? Adabnya janganlah terus macam berhenti dengan mengejut ataupun macam macam tu. Sebabnya sebaiknya istighfar dulu dan baru kita berhentikan solat tu. Kan, Saya tujuan apa soalan saya? Tujuan apa nak berhentikan? Contoh kalau kata kita terkentut tengah solat. Dia betul lah batal. Terkentut tak boleh cakap apa-apa. Terkentut memang batal atau keluar je. Tapi yang saya dapat ilmu tu dia jangan terus berhenti macam tu, macam tak ada adab lah sebab tengah solat kan. So istighfar dulu baru keluar dari solat tu. Saya mungkin saya yang kurang membaca dan belajar, tidaklah sampai perlu beristighfar dan apa semua tu. Sebab totally bila dia dah kentut tu dah tak boleh baca apa-apa lagi dah tak kira solat dah tu. Dan itu dah dikira totally dia tak ada. So dia cuma perlu beradab ketika keluar saja. Mungkin adab tu lah nak kena jaga adab ketika keluar tu, maka kalau belakangnya ada orang, maka dia boleh terus berpura-pura semayang. Yang tu lagi satu saya nak highlight sebab
selalunya bila dalam jemaah ni kan, Kalau ada orang kat belakang, jangan pula tiba-tiba dia dah gabra, dia dah apa, dia tak boleh, duduk tenang. Yang tu kena bertenang. ya, betul. Allah alam. Terima kasih Ustazah. Sama. Ustazah, akak nak tanya satu. Satu je. Ya Angah ke? semalam dia tengah solat, lepas tu dia letak anak dia tepi. Tiba-tiba anak dia muntah. Anak dia muntah dan macam nak tersedak. Apa tu? Lepas tu? Dia tengah solat. Dia Kalau batal tersedak dalam tu, solat baby tersedak, kan doktor cakap baby tersedak ni takut bahaya kan. Dia boleh batalkan solat. Okey lah, dia dah buat. Itu Oh, dia dah suruh buat, tanya baru tanya. Ustazah. Dia Dah suruh buat, tanya baru Ustazah. tanya. Okey. Hari ni pula cerita pasal benda tu lah. So itulah kebetulan. Alhamdulillah. Bukan Terima kasih, kebetulan. Ini adalah rezeki yang Allah beri, nikmat bagi ilmu yang kita belajar. Dia tanya Satu lagi Kak. Tidak tanya Ustazah. Okey, kalau mengelakkan kalau dah ada baby lah, saya tak pernah ada baby, tapi setahu saya kalau ada baby ni, dia jangan ditelentangkan. Dia bagi dia tiarap. Tapi kalau dia memang jenis tengah belajar nak menelentang macam tu, bagi je dia border kat tepi tu ataupun letak dekat dia punya yang tempat buaian tu. Nanti dia tak akan bergerak sangat lah. Tapi kalau baby ni telentang, dia akan senang untuk macam dia kadang-kadang dia nak angkat, dia tak boleh nak, dia tak boleh jaga diri dia. Tu yang kadang-kadang dia tersedak ke apa tu, benda tu masuk balik kat mulut. Itulah. Tu yang jadi tersedak tu. Wallahualam. Ini bukan doktor. Ini cuma ilmu dulu belajar masa duk hukum-hukum tentang susu, belajar tentang hukum susu anak ni semua ni kan. Sikit-sikit lah belajar. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Betul lah Kak Serina. Dr. Ustazah Nur. Silakan Kak Munira. Masya Allah. Ada Dr. Sarina kat situ. Masya Allah. Silakan. Ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, saya tutup lah. InsyaAllah. Silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Ustazah atas pensiar hari ini. Masya Allah. Seseorang Muslim tidak seharusnya melewatkan sembahyang dengan sengaja. Sunat mendirikan sembahyang dengan segera di awal waktu. InsyaAllah. Yes. Sunat solat di awal waktu. Kena faham yang tu. Jangan gaduh dengan orang. Tak bergaduh insyaAllah. InsyaAllah moga-moga bertambah kefahaman kita, bertambah amal ibadat kita, memperbaiki lagi amal ibadah kita insyaAllah. Dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustazah, saya buat sikit bahan untuk kuliah malam ni. Kuliah maghrib hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar 8 malam bersama dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk, dan kuliah Isyak hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti pada pukul 9.15 malam insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi, yang sudi berinfak di tabung Gemenur Iman, istiqomah berinfak. Hadiah, bukan berinfak. Beri hadiah. Hadiah. Ya, hadiah, baik. Moga dengan hadiah itu segala urusan kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Ustazah cepat sembuh, dapat berkuliah lagi insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Sebelum tu Ustazah tutup dengan tasbih kafarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Rahman, Rabbana taqabbal minna ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa ta'amulana wa qira'atana wa umurana ya Allah fid dini wad dunya wa ilal akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Untuk akhirnya, terima kasih atas doa, terima kasih atas pemberian, terima kasih atas segala harapan yang diberikan. Moga Allah mengembalikan kepada ibu-ibu semua. Uhibbukunna fillah fid din wad dunya wa ilal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak semua. Salam.